Okey. Alistair Bong. Saya on. Uh, Biasa saya off. Apa nama ni? Tak ada bunyi-bunyi lah. Saya nak dengar ada soalan. So, Alistair Bong. Dr. Zul, apa signifikan Sarawak Constitution 1941 dengan State of Sarawak Constitution 1963 yang diguna pakai sekarang? Okay, ni soalan yang bagus. So, kita fikir pada tahun 1941 tu kan, Raja Charles Vanderbilt tu, dia luluskan Nine Cardinal Principle yang kemudian dia luluskan uh, State Constitution untuk Sarawak pada 16 September 1941 tu. 24 September. 24 September 1941 tu. So, Sarawak dia dapat State Constitution yang baru. So, semasa kita dapat State Constitution pada tahun 1941 tu yang signifikan dia pada masa tu ialah kita kena tahu pada tahun 1941 tu semasa kita berada di bawah kerajaan Raja James Brooke, Raja Charles Brooke dengan Raja Charles Vanderbilt tu, Sabah dengan Sarawak ni ialah negara merdeka. Kita berada di bawah negara merdeka, kemudian di bawah Raja Charles Brooke tu kita berada di bawah protectorate British. Sama macam Brunei berada di bawah protectorate British. Sama macam negeri-negeri tanah Melayu pada masa tu kita berada di bawah protectorate state untuk dengan British berdasarkan perjanjian pada tahun 1888 tu. So, yang ini kita kena faham. Sebab Sarawak tu ialah negara merdeka yang berada di bawah lindungan British. So, kita bukan berada di bawah jajahan British. Kita semasa di bawah pentadbiran Brooke tu, kita berada di bawah lindungan British. Sampai 1941 tu. Pada tahun 1941 tu, Raja Charles Vanderbilt tu, dia beri perlembagaan State Constitution untuk Sarawak ni. Dia benda ni sebenarnya sama macam yang Tanah Melayu tu kan. Yang Persekutuan Tanah Melayu tu dia merdeka kan pada tahun 1957 tu kan. Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 tu, Raja-Raja Melayu tu, dia luluskan perlembagaan untuk digunakan Persekutuan Tanah Melayu tu. Supaya dia bukan jadi absolute monarch lagi. Dia akan jadi constitutional monarch. Sama juga macam pada zaman Raja Charles Vanderbilt tu. Pada zaman Charles Vanderbilt tu, Sarawak dah merdeka, dah merdeka. Perlembagaan tu bukan untuk memerdekakan Sabah dengan Sarawak. Perlembagaan yang dibuat Raja Charles Vanderbilt pada tahun 1941 tu, dia bukan untuk memerdekakan Sarawak. Tujuan dia sebab kita dah merdeka kan 1941 tu, di bawah masih merdeka di bawah Charles Vanderbilt tu. Tujuan dia ialah untuk memberi perlembagaan supaya Charles Vanderbilt tu, Raja Brooke tu, dia bukan jadi absolute monarch lagi. Dia akan menjadi constitutional monarch. Sama macam Raja-Raja Melayu sekarang. Tapi Sarawak sudah mula buat ni pada tahun 1941. Paling awal buat. So, apabila diluluskan pada 24 September 1941 tu, 100 tahun merdeka, Sarawak merdeka di bawah Raja Brooke, kita dapat perlembagaan ni. Perlembagaan ni supaya Raja Brooke tu dia bukan jadi absolute monarch lagi. Tapi dia bila dapat perlembagaan ni diberi kepada Sarawak, Raja Brooke tu dia menjadi constitutional monarch. Dan constitution pada tahun 1941 tu dia buat supaya orang Sarawak mentadbir Sarawak sendiri. Dan Raja Brooke tu dia jadi macam sultan, macam Raja-Raja Melayu kan, dia cuma jadi constitutional monarch. Macam tu juga Raja Brooke, dia jadi constitutional raja. Macam tu. Jadi perlembagaan tu dia akan over time dia akan pastikan menteri-menteri, kabinet apa semua dekat Sarawak tu akan ditadbir oleh orang Sarawak sendiri. Itulah tujuan State Constitution pada tahun 1941. Yang tu semua kita kena faham. Kemudian perlembagaan Sarawak pada tahun 1963 tu, sebab British jajah Sarawak kan pada tahun 1946 tu. So dia jajah Sarawak. Jadi Sarawak tak adalah perlembagaan kan. Kemudian apabila British lepaskan Sarawak tu dalam pembentukan Malaysia, dia lepaskan Sarawak, dia beri perlembagaan Sarawak
uh, di bawah artikel 2 kah? Artikel 3 Perjanjian Malaysia 1963 tu. Dia beri Perlembagaan Sarawak ni dan dia berkuat kuasa pada 16 September 1963. So, pada tarikh kita berkuasa, kita ada state constitution kita balik tu ialah yang sama macam perlembagaan yang diberi Brooke, zaman Brooke dulu. Cuma kali ni kita tak ada constitutional monarch sebab tak ada rajah lah. Cuma dia digantikan dengan governor. Digantikan dengan governor Sarawak. So kita ada governor Sarawak, lepas tu kita ada Perlembagaan Sarawak sendiri. Struktur dia lebih kurang sama saja dengan 1941 tu, cuma dia lebih moden. Dah 17 tahun berlalu kan. Perlembagaan kita pada tahun 1963 tu lebih moden dan dia memberi kita self government. Dan proses Perlembagaan 1963 tu kita bukan negara merdeka macam 1941. Kita 1963 tu kita dijajah. Kemudian kita bebaskan diri kita daripada penjajahan, kita dari koloni, kita jadi state. So dia mengembalikan maruah kita tu daripada koloni tu, kita jadi state balik. Dia beri kita state balik, kemudian dia beri kita maruah balik sebagai dengan memberi kita perlembagaan pada tahun 1963 tu. Kita boleh mentadbir diri kita sendiri. Itulah perbezaan dia. Perbezaan dia yang pertama tadi 24 September 1941 tu Rajah Brooke tu kita masih merdeka, Sarawak masih merdeka. Tapi pada 1963 tu Sarawak tak merdeka, kita koloni. Kita masih koloni, tapi diberi perlembagaan tu supaya status koloni tu kita buang, kita menjadi state. Kembali kepada asal sebenarnya, kembali kepada 1941. Cuma kali ni kita bukan ditadbir di bawah rajah. Kita tak ada Rajah Brooke, tapi kita ada governor. Jadi dua-dua kita ditadbir oleh diri kita sendiri, rakyat kita sendiri, iaitu perlembagaan tu kita ada ketua negara, head of state, dengan head of the executive tu semua orang Sarawak sendiri. Governor orang Sarawak, chief minister pun orang Sarawak, sekarang premier Sarawak. So itulah signifikan dia yang kita kena tahu. Dan state of Sarawak Constitution tu kan, tahun 1963 tu itulah punca kuasa untuk orang Sarawak. Perlembagaan kita tu British yang beri, bukan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi apa yang dimaksudkan kat sini? Perlembagaan Sarawak ni kan British yang beri, bukan Persekutuan Tanah Melayu. Apalah maksud dia? Maksud dia Perlembagaan Sabah dengan Sarawak ni dia tidak terikat dengan Persekutuan Malaysia. Dia tidak terikat dengan apa yang Persekutuan Tanah Melayu mahu. Kita berdiri sendiri dengan perlembagaan kita sendiri. Tu maksud dia. British yang beri, bukan Persekutuan Tanah Melayu yang beri. Kalau Persekutuan Tanah Melayu yang beri perlembagaan tu macam negeri-negeri Tanah Melayu tu, negeri Tanah Melayu tu dia memang kena ikut perintah lah kerajaan persekutuan. Dia ada balance of power situ. Tapi Sabah dengan Sarawak dia tak ikut. Kita ada berdiri di kaki kita sendiri sekarang. Kita dah diberi cara untuk berdiri di kaki kita sendiri dengan perlembagaan negeri kita sendiri tu, perlembagaan Sarawak tu. Gunalah untuk berdiri. Jangan kita duduk saja. Kalau kita tak guna, selama-lamanya lah kita duduk. Macam mana nak guna perlembagaan Sarawak tu? Kita buat pindaan, kita buat tambahkan artikel dia, kita tambahkan ordinan di bawah perlembagaan Sarawak supaya perlembagaan Sarawak tu lebih perkasa, lebih banyak kuasa. Macam tu. Sama juga benda-benda ni dalam pembentukan Malaysia kan. Semua devolution of power, empowerment untuk Sabah dengan Sarawak tu memang ada ditulis dalam Malaysia Agreement. Proses tu untuk beri balik kepada Sabah dengan Sarawak kuasa tu supaya Malaysia ni secara asal dia untuk guide trust territory ni supaya kita dapat maju secara berdaulat untuk lebih untuk arrange untuk manage semua legislative right kita sendiri. Okey, harap ni jelas lah apa perbezaan State Constitution 1941 dengan 1963. Satu lagi yang 1963 ni kita dapat balik perlembagaan kita daripada British. Sebab British dia janji bila dia jajah Sarawak 1946 tu dia akan beri balik kepada Sarawak. Sekarang kita dapat balik hak kita tu. Hak perlembagaan kita tu. Itulah yang kita raikan, yang kita perjuangkan 17 tahun kan, dari 1946
sampai 1963 tu, 16 September 1963 tu kita dapat perlembagaan kita sendiri. Lepas tu kamu buat Black September lah, 16 September tu hari-hari jahanam lah. Sedangkan 16 September 1963 tu kita dapat apa yang kita perjuangkan daripada British dari tahun 1946 sampai 1963 tu. Sebab British bila dia jajah Sarawak tu, dia hancurkan dia state constitution di bawah Gajah tu. Kemudian orang Sarawak ni dia berjuang mau dapatkan balik state constitution tu. Kemudian British balik berilah pada 16 September 1963 tu untuk Sarawak. Itu merupakan hari yang gemilang lah untuk Sarawak. Lepas tu kamu tak tahu pun apa signifikan dia 16 September 1963 tu. Dia bukan saja pembentukan Malaysia, dia juga tarikh kita mendapat perlembagaan kita tu. Benda yang kita perjuangkan 17 tahun tu. Mosley Dobbie ni apa tu? Jadi pejuang yang menentang British apa semua tu, dia perjuangkan untuk dapatkan perlembagaan Sarawak tu balik. Yang 1941 tu. Kemudian British beri balik lah 1963. Dah dapat balik, kita raikan lah pada 16 September tu. Apa yang kita raikan pada 16 September 1963 tu, kita dapat perlembagaan kita sendiri. Perlembagaan tu yang kita raikan. First and foremost, kita jadi negara yang kita bukan jadi koloni British lagi. Saya harap clear. Clear. Saya cuba menjelaskan. Kadang kita ni faham, kadang kita dengar orang cakap, oh kita ni British yang beri, tapi kita tak faham apa benda pengisiannya, isi dia kita tak faham. Ini saya jelaskan supaya semua faham. Okey, kalau ada soalan lagi boleh tanya. Okey, saya dah dapat link dia. Tidaklah saya faham macam mana dia beri link ni kat Facebook ni. Nantilah buat. Mana chat GPT? Saya tak tahu ada soalan ke tak ni. Tak ada keluar komen. Okey. Tak, saya buat kerja. Ada kerja. Kalau ada soalan tanya saja. Keep it coming.